boleh tak nak lewat lagi sampai tinggal 3 minit lagi dah. Jadi buat 3 minit tu masa tu memang masa yang fit pada masa itu wajib kita sunat dengan sirah, bukan boleh bertanggung pergi. Nah, itu masuk dalam kata wajib puasa. Jadi apabila sekiranya waktu sesuatu sembahyang itu telah tersempit, ini mubayyak dalam masalah, wajiblah disegerakannya. Baik. Di waktu itu juga wajib disegerakannya, di waktu juga, di masa waktu yang tersempit tadi. Nah, yang terakhir tadi. Kemudian waktu salat, waktu sembahyang. Waktu sembahyang 116, waktu sembahyang dia tu bermula dia waktu zuhur. Yang mula sini dia kata waktu zuhur. Ini di segi ada sejarah. Di segi sejarahnya memang awal diwajibkan kita diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam dia adalah melaksanakan 5 waktu. Jadi bermula daripada mana? Nah, ialah bermula daripada zuhur. Jadi semua dari waktu zuhur tu barulah Jibril datang di hadisnya. Dan Jibril datang mengajar bersolat dengan Rasulullah SAW. Jibril jadi imam, kemudian Rasulullah mengikut Jibril dan di awal waktu zuhur tu masa gelincir matahari itu, masa itulah mulanya Jibril salat bersama Nabi SAW. Nah, lepas tu di akhir waktu tu lah hari yang kedua dia sembahyang di akhir, dia lewatkan, kemudian dia beritahu dia kata inilah sembahyang zuhur dia di antara hari yang kedua itu dengan masa ni. Nah, itu masa waktu zuhur juga, asar, maghrib dan isya. Nah, baik, waktu zuhur kenapa dimulakan tu? Memang asal dari sejarahnya zuhur itu dimulakan. Nah, mula-mula sembahyang ini adalah waktu zuhur. Nah, jadi subuh dah hari, subuh esok hari je, pula besok zuhur, lepas tu besok dah baru masuk subuh. Baik, waktu zuhur bermula apabila gelincir matahari dan berakhir apabila bayang-bayang sesuatu benda itu sama panjang dengannya. Bayang-bayang zawal tidak boleh diambil kira. Nah, zuhur ini waktu dia ialah bermula daripada gelincir matahari. Jadi kita nak tahu gelincir tak gelincir ni, kita tengok dia punya, kalau di segi kalau guna bayang lah, kalau guna bayang kita tengok bayang tu. Kalau kita objek ni macam kita contoh ni, kita kata botol ni ada berapa nama kaki ya, atau berapa meter ya, botol. Jadi kita tak botol sini, kemudian nak tengok matahari. Nah, matahari naik tadi sampailah kita kata dia asalnya kalau mula-mula naik tadi memang bayang ni panjang. Ni banyak lah. Lama-lama dia matahari dia sampai menegak, dia pendek lah. Pendek. Jadi kalau sampai betul-betul waktu rembang tadi. Waktu rembang tadi ni bayang-bayang kalau lah matahari ni ada kadang-kadang matahari dia betul-betul dia lalu betul-betul matahari tadi ni betulan dengan objek ni lah. Maka bayang-bayang tak ada. Bayang rembang tak ada. Nah, jadi kalau matahari tu sewok lah, dia tak tepat, dia begini, dia matahari begini, jadi artinya ada bayang-bayang rembang. Nak tahu bayang rembang sudah ya, itu mula daripada kita tak objek ini, kemudian kita tengok mula dia panjang lah, dia panjang, pendek. Lepas tu kalau dia rembang tu dia akan ada juga bayang, tapi bayang tu akhirnya dia bayang tu pendek. Yang terakhir tadi bayang tu pendek, dan pada pendek tu dia berhenti sekejap. Dia berhenti maknanya tak bergerak. Nah, dia tak pendek lah. Dia berhenti dekat tu ya. Dekat tu lepas tu baru mula dia mula panjang balik. Panjang balik itulah maksudnya dia matahari. Masa dia bayang rembang tu belum lagi. Bayang rembang tadi kalau ada bayang rembang, siang tu kalau tempat dia tak ada rembang. Tak ada bayang rembang, maknanya kalau sampai dia, kalau kita start pilih objek ni, kemudian dia sampai lama-kelamaan dia bayang hilang. Bayang tak langsung. Itu maksudnya masa tu adalah bayang rembang, masa tu rembang. Nah, lepas pada tu baru dia kita nampak bayang tu mula berada balik. Berada balik itu bayang tu dia gelincir matahari. Nah, tapi kalau ada bayang rembang, dia nak tahu bayang rembang tadi tengok kalau matahari tu sewak, matahari tu tak tepat begini, berarti bayang tu mesti ada. Bayang rembang tu mesti ada. Jadi nak tahu bayang rembang kan ialah sampai masa dia panjang, pendek, akhir pendek. Lepas pendek dia berhenti. Dia tak pendek lagi. Nah, lepas tu dia panjang balik. Masa panjang balik itulah dia cek matahari.
Kalau yang tak ada bayang emak tadi ni, yang matahari yang tepat ini memang tak ada bayang emak, tak ada bayang masuk. Bila ada pula bayang emak tu, itu bayang emak. Bayang Malaysia tadi, itu Malaysia tadi. Itu kalau nak kira dalam JC itulah. Tapi sekarang semua kejam lah sekarang lah. Ini dia kejam lah. Kita pejabat menteri pun ada satu bahagian itu jadi bahagian falak. Bahagian falak ada satu ini falak. Lepas ni kerja tu ya. Kerja apa menteri bagaimana nak menentukan waktu untuk solat di sini. Dan ada perkiraannya lah. Tak ada tengok matahari juga lah. Tak ada tengok matahari lah. Cuma dalam perkiraan falak tu kita menentukan apabila akan masuk ke waktu. Baik. Bayang-bayang zawal tidak boleh diambil kira, katanya. Bayang-bayang zawal tidak boleh diambil kira. Maksud sini, kalau berlakunya zawal ni bayang zawal. Zawal ini ialah bayang-bayang zawal tidak boleh diambil kira. Bayang ni bayang emak. Bayang-bayang zawal ni ialah bayang-bayang emak lah. Bayang-bayang embang tadi ni, bayang-bayang embang tadi ni tak boleh diambil kira. Kita lihat sini, ya. Bayang emak ni tak geram. Kalau matahari tadi dia sewah gini, memang dia apabila sampai tepat betul tengah-tengah ni, bayang tu adalah tak lari, tapi bayang tu pendek. Pendek saja. Dia panjang mana-mana dia pendek. Dia pendek dia berhenti. Lepas tu dia panjang balik. Masa pendek tu, nanti kat tu dia tak gerak tu, itu dia panggil bayang tu bayang zawal, bayang emak. Bayang emak tak geram. Dia tak boleh kira. Artinya kalau ada bayang embang, lepas bayang embang tu baru dia boleh. Kalau panjang tak ada lah masuk ke dia tari. Kalau tak ada embang, tak ada bayang embang, tak apa. Kalau tak ada bayang embang, artinya dia sampai gelegak gini pun tak ada masuk bayang embang. Lepas tu ada balik bayang, maka tu bayang pencet matahari dah. Itu waktu zuhur kan. Kemudian yang kedua, waktu asar. Waktunya bermula apabila bayang-bayang sesuatu itu lebih panjang dari alat pengukur dan berakhirnya sehingga matahari jatuh. Waktunya bermula apabila bayang-bayang sesuatu itu lebih panjang dari alat pengukur. Banyak alat pengukur. Kalau pengukur tadi ni kita kata lah, contohnya pengukur tadi ni kita kata ada setengah meter. Setengah meter. Jadi kalau nak dah ada berat. Jadi apabila bayang-bayang tadi ni dia sebab dia kata tadi bermula apabila bayang-bayang satu tu lebih panjang dari alat pengukur. Kalau bayang pengukur ini 1 meter, pengukur ni, alat pengukur itu 1 meter. Lebih tinggi dia. Jadi kalau bayang tadi ni apabila jatuh matahari, kalau matahari kat sini, berarti bayang di sini lah. Jadi bayang tadi ni dia bayang tadi ni lebih panjang daripada alat pengukur. Kalau pengukur tadi ni, alat pengukur tadi 1 meter, dia lebih dari 1 meter. Lebih termasuk dah lebih 1 meter, itu dah masuknya waktu asar lah. Tapi ingat lain tadi sini apabila bayang suatu itu lebih panjang dari alat pengukur dan berakhirnya sehingga matahari jatuh. Berakhirnya sehingga matahari tenggelam. Tu ni maknanya matahari tenggelam semua bulatan itu sendiri. Tu maknanya matahari tenggelam semua bulatan dari bawahlah dia untuk waktu asar. Tadi ni pun ukuran tadi dia kata apabila waktu asar dia bermula apabila bayang-bayang suatu tadi lebih panjang dari alat pengukur. Yang ni kita tengok juga. Kalau masa mengukur tadi ni ada tak bayang-bayang emak? Ada tak bayang emak? Kalau ada bayang emak, kena juga bayang emak. Kalau 1 meter, rotate dia, kemudian masa waktu tunggu, masa nak turun ni ada bayang emak. Bayang emak tu maknanya matahari sewah ni ada bayang emak. Bayang emak tu ada berapa? Kita kata lah ada lah. Kita kata setengah inci lah. Kita ada bayang tu ada setengah inci. Berarti yang sini kalau setakat bayang yang setakat bayang tadi hanya 1 meter saja, tak masih pergi tu dia kena ada bayang tu melebihi daripada 1 meter 2 inci. Kalau bayang emak 2 inci, kena tambah 2 inci. Lebih tu baru masuk waktu asar. Bukan kita kira yang ni objek 1 meter terus je lah kita kata
Apabila berbayar cukup lebih 2 liter, terus masuk waktu asar tak? Kena mikir, ada tak masa waktu zuhur ada bayar bank tak? Kalau tak ada bayar bank, memang lebih saja daripada objek bayar objek ni, masuklah itu asar. Tapi kalau ada bayar bank, kena ambil kira bayar bank tu. Oh, campur dengan bayar bank, lebih itu baru masuk waktu asar.